Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid yang Ustaz kasihi dari kelas 5 Neptun. Baiklah, hari ini merupakan hari kedua sesi pengajaran PDPR kita untuk subjek pendidikan Islam. Jadi hari ini Ustaz harap sebelum pengajaran Ustaz bermula, murid-murid bolehlah ambil buku teks masing-masing. Okey, dan letakkan di hadapan. Sebabnya sesi pengajaran kita ni akan berpandukan 100% buku teks. Okey, dan buku latihan modul mesra digital itulah untuk akhir sekali nanti Ustaz akan sebutkan. Jadi untuk hari ini Ustaz harap kamu dapat buka muka surat 81. Ustaz ulang, buka buku teks pendidikan Islam, buka surat 81. Hari ini kita akan belajar mengenai bidang akidah dan tajuknya adalah beriman dengan hari akhirat. Okey. Jadi kita seperti yang kamu maklum, Ustaz maklum kepada kamu semua, kamu mestilah dah tahu kan sedikit apa itu hari akhirat. Okey, mungkin pengetahuan kamu ada yang 30%, 40%, mungkin ada 80% dan 90%. Jadi hari ini kita akan ulang semula, refresh semula apakah yang dimaksudkan beriman dengan hari akhirat. Jadi buka muka surat 81, di situ ada semuanya. Okey, yang termasuknya maksudnya, dalil, okey, dan peringkat-peringkat berlakunya hari akhirat ni. Okey, nanti Ustaz akan jelaskan. Jadi, yang pertama, pengertian. Pengertian hari akhirat ialah berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Okey, hari akhirat ni adalah hari kehancuran lah. Maksudnya bila fasa mana semua manusia nanti, bumi ni akan hancur, okey, akan musnah, yang tinggal hanya Allah Subhanahu Taala sahaja yang kekal. Semua makhluk-makhluk akan mati, termasuklah manusia, haiwan, okey, makhluk-makhluk yang hidup, yang bernyawa, semua akan mati. Okey, malaikat-malaikat pun semua akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut akan mencabut nyawa dia sendiri, dan akhirnya tinggallah Allah saja yang kekal abadi. Allah saja yang layak hidup dan tidak mati. Okey. Dan kemudian manusia akan berhimpun di padang mahsyar. Okey, padang mahsyar ni adalah semua manusia pada umat-umat Nabi dahulu akan berhimpun di padang mahsyar. Okey, dan mereka di situlah akan berlaku proses. Okey, banyak proses sebenarnya, dan kemudian manusia itu akan dimasukkan sama ada ke dalam syurga ataupun neraka. Dua saja. Tak ada lain, tak ada tengah-tengah. Okey, kita ni wajib beriman dua saja, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Okey, dalilnya ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Surah Al-Hajj ayat 20, ayat pertama. Maksudnya, wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Okey, Allah SWT suruh manusia kita lah. Okey, orang-orang yang beriman ni bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah cakap berita tentang hari akhirat ni sangatlah dahsyat. Kegoncangannya sangatlah dahsyat. Okey, ni Allah sahaja yang tahu. Okey, cuma Allah akan bagi tahu peristiwa-peristiwa ini di dalam Al-Quran lah. Okey, ini adalah peristiwa-peristiwa yang Allah berikan, khabarkan tentang masa depan. Ada orang tak tahu, dia tak ada beriman, hari kiamat ni ada ke? Tak ada kan? Okey, jadi Allah dah beritakan ni. Okey, dan kita wajiblah beriman. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan hadis ni adalah kata-kata yang benar. Okey, apatah lagi Al-Quran. Okey, dia adalah kalam daripada Allah SWT sendiri. Okey, jadi hukum beriman dengan hari akhirat ni adalah wajib lah. Kalau kita tak percaya, dia adalah satu daripada rukun iman. Kita boleh terpesong akidah kalau kita tak percaya ada di hari akhirat ni. Baik, buka muka surat 83. Okey. Tengok peringkat alam akhirat. Yang pertama, kehancuran alam. Semua makhluk akan dimatikan dan dihancurkan. Okey, macam Ustaz sebut tadi, semua manusia atau makhluk yang bernyawa ni akan dimatikan. Tak ada satu pun yang hidup. Okey, sebab nanti di hari akhirat nanti, macam Ustaz sebut tadi, makhluk yang terakhir yang akan hidup adalah malaikat maut. Kemudian di dalam hadis qudsi ada sebut bahawa malaikat maut ni akan berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, siapakah yang lebih layak hidup? Masa tu malaikat maut mengerti bahawa
hanya Allah sahaja yang tidak mati dan tunggal dan layak hidup. Yang berkuasa hanya satu saja, Allah Ta'ala. Jadi malaikat maut pun faham, kemudian dia cabut nyawa dia sendiri. Dalam proses mencabut nyawa sendirinya, memang ketika itu malaikat maut menjerit sekuatnya. Dan dikatakan dalam hadis kursi bahawa sekiranya makhluk atau manusia masih hidup ketika itu, nescaya mereka akan pengsan mendengar malaikat maut menjerit. Dan ketika itulah malaikat maut mengisafi. Mengisafi apa? Dia kata, kalaulah aku tahu betapa sakitnya sakaratul maut ni, aku akan tarik nyawa manusia itu dengan cara yang lembut sekali. Sebabnya kita ni akan dicabut nyawa ni dalam beberapa keadaan. Kalau orang kafir tu akan dicabut nyawa dengan keadaan yang sangat dahsyat, sangat ganas daripada punggung. Kalau umat Islam ni mungkin ada dia punya timbangan ni. Ada beberapa yang mungkin sakit, ada yang ikutlah dia punya amalan dan sebagainya. Dan akhirnya Allah sahaja yang tinggal. Kedua, peristiwa kebangkitan. Semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula. Lepas dia dunia dah hancur, semua dah dicabut nyawanya, kemudian dibangkitkan semula. Yang dalam kubur-kubur semua tu akan bangkit. Umat-umat terdahulu daripada Nabi Adam dan sebagainya, semua akan bangkit. Semua akan menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah berlaku banyak proses. Bukannya sehari, bukan 2 hari, lama. Bagaimana matahari sejengkal atas kepala dan sebagainya. Dan kemudiannya berlakulah peristiwa macam-macam lah, timbangan, titian sirat, al-mizan. Kat situlah Nabi bagi syafaat dan sebagainya. Perhimpunan di padang mahsyar, lepas dibangkitkan, ada perhimpunan di padang mahsyar. Ustaz sebut tadi, semua makhluk dihimpunkan untuk menerima pengadilan Allah SWT yang maha adil. Yang keempat, perhitungan amalan. Lepas dah bangun, dah pergi kepada mahsyar, perhitungan amalan lah. Kat situlah kita akan dihitung amalannya di dunia. Di dunia apa kita buat, semua akan dihitung, walaupun sedikit. faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, setiap amalan ni kalau kita buat baik sedikit pun Allah akan kira, jahat sedikit pun Allah akan kira. Di dunia ni lah. Jadi di akhirat tu, itulah perhitungan amalan kita akan dapat nanti. Dan last sekali, syurga dan neraka. Balasan syurga kepada mereka yang beramal soleh, dan azab neraka yang melakukan kejahatan di ketiga di dunia. Ustaz harap murid-murid fahamlah untuk sesi pelajaran hari ini, iaitu mengenai hari kiamat, hari akhirat, yang mana dia ada prosesnya daripada kematian, bumi hancur, kemudian dibangkitkan semula, dikumpulkan di padang mahsyar. Kat situlah kita akan ditimbang amalan kita, sama ada kita layak masuk syurga ataupun neraka. Jadi proses-proses ni murid wajib beriman kepada Allah SWT. Itu saja mengajar Ustaz. Jadi sebelum Ustaz stopkan mengajar Ustaz, macam biasa, buka buku musa digital ni, warna oranye ni, untuk tahun 5, buka muka surat 33. 33, buat latihan tu. Buat latihan tu, kemudian snap gambar dan hantarkan di grup Telegram. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk tajuk yang sama hari akhirat ni pada minggu depan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.